Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita mulakan dengan mulut kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bersyukur kita pada Allah taala kerana izinnya kita dapat sama-sama solat maghrib secara berjemaah. Dan insyaallah kita menyambung perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan alam barzakh, iaitulah pada kali ini tuan-tuan, yang lalu kita telah melihat bahawa pertama-tama kali apabila kita berada di alam barzakh, kita akan berhadapan dengan satu fitnah kubur ataupun ujian kubur, iaitulah yang dinamakan sebagai himpitan kubur. Yang mana yang lalu disebutkan bahawa himpitan kubur ini akan dialami oleh semua manusia yang beriman ataupun yang kafir. Tapi dalam pandangan ulama, bagi orang-orang yang beriman, maksud himpitan kubur itu ialah himpitan penuh kasih sayang, seumpama antara ibu dengan anak yang sudah lama tidak berjumpa. Berbanding dengan orang-orang kafir, himpitan yang akan dialami oleh mereka ialah himpitan penuh kemurkaan dan kemarahan, kerana mereka hidup dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang pertama, ujian ataupun cabaran yang akan dilalui kita semua berkaitan dengan himpitan kubur. Baik, cabaran yang kedua yang kita akan hadapi di alam barzakh selepas himpitan kubur ialah pertanyaan oleh malaikat. Daripada Anas bin Malik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang diletakkan di dalam kuburnya dan para penghantarnya telah kembali sehingga dia mendengar derap langkah mereka, pada waktu itu datang dua malaikat dan mendudukkannya. Kedua-duanya lalu bertanya, bagaimana pendapatmu tentang lelaki ini? Iaitulah yang dimaksudkan lelaki itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ahli kubur itu seorang mukmin, maka dia akan menjawab dengan tegas, aku bersaksi bahawa dia ialah hamba Allah dan Rasulnya. Kedua malaikat ini lalu berkata, lihatlah tempatmu di neraka, Allah telah menggantikannya dengan tempatmu di syurga. Adapun jika dia seorang munafik atau kafir, maka ketika malaikat itu bertanya, apa pendapatmu tentang lelaki ini? Maka dia menjawab, aku tidak tahu, aku hanya mengikut apa yang diucapkan manusia tentangnya. Lalu kedua-dua malaikat membentak dengan kasar, engkau tidak tahu dan tidak membaca. Dia lalu dipukul dengan pukulan daripada besi di bahagian kepala, iaitu di antara dua telinganya. Dia memekik dan suaranya didengar oleh semua makhluk selain jin dan manusia. Kata mati Allah Ta'ala, berdasar pada hadis ini, hadis yang dinyatakan oleh Nabi SAW berkaitan dengan salah satu peristiwa di alam barzakh,
yang akan dihadapi oleh manusia ialah pertanyaan malaikat. Dan yang pertama sekali kita kena faham bahawa alam barzakh tidak boleh dirungkaikan secara akal. Dan bila sebut alam barzakh bukanlah bermaksud lubang kubur yang kita selalu lihat, yang digali dan diletakkan mayat. Itu ialah kubur, tapi bukanlah dimasukkan dengan alam barzakh ialah dengan bentuk yang begitu. Yang lalu juga kita telah berkongsi, tak semua manusia mati seperti biasa kematiannya dikebumikan. Ada yang mati kerana dibaham oleh haiwan, ada yang mati lemas hilang dalam laut ataupun dalam sungai, ada yang mati berkecai ataupun hangus terbakar, sehingga kadang-kadang jasadnya tidak dapat dikenal pasti ataupun tak dapat ditemui. Semuanya itu telah meninggal dunia, dan semuanya apabila kita ni semua meninggal dunia dalam apa keadaan sekalipun, Allah telah tetapkan bahawa kita akan pergi ke alam yang seterusnya, iaitulah alam barzakh. Lepas tu Nabi sebutkan di sini apabila manusia ni telah diletakkan dalam kubur dan telah ditanam, dikebumikan, dan sampailah ke peringkat manusia yang menghantarnya tadi telah kembali pulang, dan derap kaki langkah itu didengar oleh ahli kubur di dalamnya. Itu yang Nabi sebutkan. Walaupun secara logiknya kita dari sudut ketinggian kubur antara permukaan tanah hinggalah kedalaman kubur itu, kadang-kadang orang berjalan pun bukan saja dalam kubur, sekitar kita pun kita tak dengar orang tapak kaki bergerak. Tapi Nabi sebutkan bahawa penghuni kubur mendengar derap kaki langkah manusia meninggalkannya. Maka akan datang dua malaikat, iaitulah malaikat Munkar dan Nakir. Yang pertama sekali, dua malaikat ni akan mendudukkan dia. Ni Nabi sebut, mendudukkan dia di alam barzakh. Maknanya alam barzakh ni bukanlah alam secara logik dalam kubur itu, lubang kubur itu, kerana bagaimana dalam keadaan saiz begitu manusia boleh dudukkan. Jadi makna alam barzakh ni di alam yang lain. Didudukkan oleh dua malaikat, lalu ditanyakan dengan beberapa persoalan, beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dua malaikat ni, tuan-tuan, ialah pertanyaan yang kita dah tahu dah sekarang. Dah bocor dah soalan. Dan soalannya pun, tuan-tuan, kalau ikut pada kecerdikan akal, mudah je soalan. Boleh dihafal. Hafal lah, banyak kali hafal macam mana pun boleh hafal jawapannya itu. Marabbuka, siapa Tuhan kamu? Apa ikutan kamu? Apa dustur perlembagaan kamu? Siapakah saudara-saudara kamu? Boleh hafal jawapannya. Allahu Rabbi, Al-Quran, dustur perlembagaan kami, perlembagaanku, sahabat kaum muslimin ialah saudaraku, dan sebagainya. Malah soalannya lebih mudah daripada soalan anak-anak kita dekat sekolah. UPKK-nya dengan soalan kebat. Ada satu soalan kebat, dan ditanyakan, mengapa siput babi berjalan perlahan? Itu antara soalan. Tentang boleh jawab tak? Mengapa siput babi berjalan perlahan? Jawapannya dia memerlukan kepada pemikiran untuk mengasah anak kita ni berfikir untuk mencari jawapan. Ada yang jawab siput babi ni berjalan perlahan kerana ketika dia berjalan dia berfikir sama ada dia ni siput ataupun dia ni babi. Gitu. Itu contoh jawapan lah. Soalan dalam kubur ni, tuan-tuan, soalan yang mudah. Tapi dalam alam barzakh, panduan untuk menjawab soalan ini bukan berdasar kepada kecerdikan akal. Kalau berdasar kecerdikan akal, ramai orang yang berjaya jawab soalan-soalan
Tapi jawapan-jawapan yang akan diberikan oleh kita nanti di alam barzah ialah berdasar kepada akidah dan keimanan. Marabbuka, siapa Tuhan kamu? Tapi kalau masih hidupnya dia tidak menyembah Allah Ta'ala, dia tidak kenal, dia tidak akan mampu jawab soalan. Dia hidupnya dia menyembah Tuhan yang lain, menyembah berhala dan sebagainya. Maka nanti bila ditanyakan soalan itu, jiwanya ataupun dirinya tidak boleh nak menjawab, kerana dia sudah tidak boleh menipu lagi di alam barzah. Okay. Apa pendapat kamu tentang Muhammad? Bagi orang yang masih hidupnya tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, malah menghina Nabi, memandang negatif terhadap Nabi SAW, maka dia tidak akan menjawab soalan itu. Maka orang-orang yang beriman apabila mampu menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh malaikat, maka malaikat akan membuka pintunya, membuka hijab pandangannya dan kuburnya menjadi luas seluas mata memandang, lalu ditunjukkan syurga yang bakal dia duduk. Kalau orang yang mati syahid, tuan-tuan, bukan sekadar dia dapat memandang syurga yang bakal dia duduk, malah rohnya itu akan duduk di dalam hadis Nabi sebutkan, roh orang yang mati syahid ni akan didudukkan dalam kerongkong seekor burung yang bulunya berwarna hijau, dan dia akan terbang bersama burung tu dan akan masuk ke syurga sambil meninjau syurga yang bakal dia duduk. Diperlihatkan. Itu kelebihan orang yang mati syahid. Sebab itu orang yang beriman ni, tuan-tuan, apabila ditunjukkan di alam barzahnya syurga yang bakal dia duduk, maka dia berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, segerakanlah kiamat, segerakanlah kiamat, kerana dia tidak sabar untuk bertemu dengan ahli keluarganya di syurga. Itu orang yang beriman. Sebaliknya orang yang kafir ataupun orang muslim tapi dia mati dalam keadaan tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ditanyakan soalan-soalan malaikat dan dia tidak mampu untuk menjawab soalan tersebut, maka malaikat Munkar dan Nakir akan menyiksanya. Dalam hadis Nabi sebutkan, dia akan dibentak dengan kasar, kemudian akan dipukul dengan menggunakan besi yang berat di bahagian kepalanya, dan pastinya kesakitan yang akan dialaminya oleh penghuni kubur ini. Lalu dia memekik dengan pekikan yang dahsyat, dan suaranya didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Kerana kita yang sebelum ni pun diberitahu bahawa alam barzah ni ialah alam antara dunia dan akhirat. Maknanya dia akan nampak suasana akhirat, dan dia masih lagi berada di alam, dia akan dapat juga rasakan alam dunia. Sebab itu bila ahli kubur ini disiksa, maka suara pekikan kesakitannya itu masih lagi didengar oleh penghuni dunia, kecuali jin dan manusia. Kita je tak dengar tu. Allah alam. Kenapa, apa hikmahnya kita ni tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mendengar suara penghuni kubur yang disiksa? Kalau kita dengar Allah alam macam mana, tuan-tuan, bunyi cerita, kita tengok cerita seram, bunyi suara Pontianak pun kita tak tidur malam kan. Petah lagi kalau dengar suara orang disiksa dalam kubur. Tak lalu makan, tuan-tuan. Nabi dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, kalau kita dengar siksaan kubur, suara siksaan kubur, tuan-tuan, memang hidup kita ni tidak akan aman. Tak ada orang duduk sebelah rumah di sebelah kubur, tuan-tuan, kan? Ni tengok dekat Meru tu kan, sebelah jirat Cina tu, selamba je duduk perumahan tu, boleh beli lagi rumah, boleh main takraw lagi tepi kubur Cina tu kan. Aman damai. Itu hikmahnya lah. Kita tak akan rasa risau, tak rasa gelisah. Cuba bayangkan kalau kita dengar suara pekikan, tuan-tuan. Memang mati kejang kita ni, tak boleh tahan. Jadi jin dan manusia tak boleh dengar suara pekikan
kesakitan orang diseksa dalam kubur. Tapi makhluk-makhluk lain dengar, binatang-binatang semua dengar. Hadis ini mengandungi beberapa pengajaran penting yang perlu kita perhatikan untuk menyelamatkan diri kita daripada azab kubur. Hikmah Nabi cerita lebih awal ni tuan-tuan kepada kita semua ni, antaranya ialah supaya ni kita membuat persiapan terbaik macam mana kita nak mengelakkan diri kita daripada diseksa dalam kubur. Kalaulah Nabi tak cerita, ataupun kalaulah Islam ni tak sampai kepada kita ni tuan-tuan, kita tak tahu pun tentang persoalan alam barzah ni, maknanya kita akan menjadi orang yang lalai, hidup macam hidup 1000 tahun, hidup tak nak mati. Tapi bila Nabi bagi tahu ni tuan-tuan, sebagai satu ingatan kepada kita supaya kita ni membuat persiapan dan memikirkan cara-cara bagaimana untuk kita selamat daripada siksaan kubur. Antaranya ialah, salah satunya ialah kewajipan mempelajari agama, terutamanya yang berkaitan dengan akidah, sehingga mencapai keyakinan dan bersaksi sepenuh hati terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengabaikan hal ini hanya akan mengundang herdikan mungkar dan nakir yang berbunyi engkau tidak tahu dan tidak membaca. Antaranya ialah mendorong kita untuk kita memahami dan mendalami agama kita, supaya dengan kita menuntut ilmu, mempelajari agama, kita akan dapat mengetahui mana perintah Allah Ta'ala dan mana larangannya, dan di situ kita akan mengamalkan apa yang kita pelajari, iaitulah segala perintah Allah Ta'ala kita laksanakan dengan cara bersungguh-sungguh, dan segala larangan Allah Ta'ala kita hindari dengan cara juga yang bersungguh-sungguh. Itu hasil daripada pendidikan dan juga kefahaman agama. Di situ bila kita memahami bahawa berlakunya azab kubur dan nikmat kubur, maka kita ada pilihan untuk memilih, mengambilnya. Maka ambillah peluang untuk kita dapat nikmat kubur dengan cara kita bersungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengabaikan tentang ilmu ini. Sebab itu kita dituntut untuk menuntut ilmu agama, untuk kita kenal agama dan kita mengamalkannya. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak pengetahuan dan perintah-perintah Allah Ta'ala yang kita laksanakan. Tuan-tuan datang sini solat, hasil daripada kefahaman tuan-tuan tentang kewajipan solat, melalui pengajian-pengajian di masjid, ataupun mungkin kelas-kelas pengajian formal di sekolah ataupun di pondok-pondok pengajian. Tuan-tuan tahu tentang kewajipan puasa, tuan-tuan tahu tentang kewajipan zakat, haji dan sebagainya. Tuan-tuan tahu tentang bahaya dosa, dan juga tentang kelebihan beramal satu amalan-amalan kebaikan. Semua itu kita dapat melalui pengajian ilmu yang kita perolehi dan kita amalkan, bukan sekadar datang kat masjid ataupun datang kat kelas agama kemudian balik kita tak buat apa. Tidak, kita mengamalkan, dan sekarang ni kita sedang mengamalkan. Mudah-mudahan dengan pengamalan kita ini, ketaatan yang kita laksanakan ini menjadi asbab untuk kita selamat daripada azab kubur. Beberapa ulama hadis, antaranya Imam Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari fi syarah Sahih Bukhari menafsirkan ucapan yang dimaksudkan oleh malaikat mungkar dan nakir terhadap orang-orang yang kafir, engkau tidak tahu dan tidak membaca. Apa maksud kalimah itu? Maka ulama menafsirkan dengan maksud engkau tidak pernah meyakininya dengan istidlal, yakni dengan akal fikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga meyakininya dengan mengikuti penjelasan ulama melalui kitab-kitab mereka. Dalam arti kata lain, kita boleh menterjemahkan ucapan ini sebagai engkau tidak tahu dan tidak pernah ingin ambil tahu. Ini orang-orang yang sombong, tuan-tuan. Dia dalam zaman moden ni tak ada istilah kata dia tak tahu langsung sepatutnya. Kalau dia nak tahu, kalau dia malas sangatlah ataupun tak sempat sangat, sibuk sangat untuk hadir ke kuliah-kuliah agama di masjid, dia boleh saja surf, kan?
internet, ataupun dia buka lah YouTube contohnya, yang kuliah-kuliah agama contohnya lah, ataupun dia buka lah radio-radio yang ada siaran-siaran agama, ataupun buka lah televisyen siaran-siaran agama, OSIS ke TV Hijrah ke apa-apalah. Kalau dia tak sempat lah nak hadir ke kuliah agama, kalau tak sempat, tapi peluang-peluang untuk nak mengenal agama tu banyak. Kalau dia boleh mengkaji ilmu-ilmu sampai berbuku-buku, berjilid-jilid, dia baca buku sains dan teknologi sebagainya, kenapa dia tidak ada kesempatan, tidak mahu membuka buku-buku agama untuk mengenal Allah Ta'ala? Dia boleh membuat teori-teori baru tentang pelbagai kemudahan kehidupan, tapi kenapa dia tidak mahu mengkaji siapakah Tuhan yang sebenar? Bukan dia tak sempat, tuan-tuan. Inilah yang disebutkan oleh malaikat, engkau tidak tahu dan tak nak ambil tahu. Boleh je nak tahu, tapi dia tak nak ambil tahu. Ini orang yang sombong. Maka kalau dia berkekalan begitu sampai dia meninggal dunia, sampai dia mati, maka hadaplah siksaan yang akan diterima. Dan siksaan itu bukannya sekejap, bukan sebentar, tapi dalam tempoh yang panjang. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana untuk kita nak mengelakkan diri kita daripada azab kubur? Ada beberapa panduan yang diberikan oleh Nabi SAW untuk kita selamat daripada azab kubur. Yang ini kita kena ambil perhatian. Kita semua, saya, tuan-tuan semua, ibu-ibu, bapa-bapa akan berada di alam barzah. Kita akan berdepan dengan himpitan kubur dan kita akan berdepan dengan pertanyaan kubur. Jadi macam mana untuk kita nak mengelakkan selamat daripada persoalan mungkar dan nakir di dalam alam kubur nanti, tuan-tuan? Maka dengan kasih sayang Nabi SAW memberikan kepada kita panduan-panduan untuk kita selamat daripada soalan kubur. Apa dia? Yang pertama, golongan pertama yang beroleh kelebihan, iaitu selamat daripada persoalan kubur, ialah mereka yang berjaga-jaga terhadap musuh. Ini diriwayatkan oleh Salman daripada Salman, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, orang yang hidupnya berjaga-jaga terhadap musuh di barisan hadapan ataupun di perbatasan, iaitu mereka yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, di kalangan askar ataupun tentera ataupun polis, pegawai ataupun penjaga keselamatan. Mereka yang berjaga sepanjang malam itu, orang ini lebih baik daripada dia berpuasa selama sebulan. Rasulullah juga berkata, jika mereka meninggal dunia, segala amalan-amalan dan pahalanya akan datang padanya, dan Allah akan memberinya rezeki dan terselamat daripada fitnah kubur. Yang golongan pertama ialah pengawal-pengawal keselamatan di sempadan negara yang menjaga keamanan negara. Ini kelebihan kepada tentera, polis yang mengawal sempadan negara. Kalau ditakdirkan ketika dia bertugas itu Allah cabut nyawanya dan dia bertugas bekerja kerana Allah Subhanahu wa taala ikhlas, maka dia akan selamat daripada fitnah kubur. Tuan-tuan, kita macam tak ada harapan, umur dah 60-70, macam mana nak jadi tentera dah, kan? Mata rabun tak layak lah masuk jadi tentera, jadi polis, macam tu, kan? Tak apa, tuan-tuan, ada lagi 6 golongan yang selamat daripada seksa kubur. Kalau sempat malam ni kita habiskan, kalau tak sempat sambung bulan depan. Golongan yang kedua yang akan selamat daripada seksa kubur ialah orang yang mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Orang yang mati syahid, menurut berdasar pada hadis Rasulullah SAW, mereka yang mati syahid ada 6 keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, iaitu yang pertama, orang yang mati syahid ini dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermula dari saat darahnya menitis ke bumi. Orang yang mati syahid ketika berjuang jalan Allah Ta'ala, syahid dunia dan akhirat,
Kini kita nak selamat, nak mendapat gelaran syahid akhirat. Peluang untuk dapat syahid akhirat ni, kalau ada tuan-tuan, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita ada peluang untuk syahid dunia. Orang yang mati syahid dunia akhirat ni ialah orang yang berjuang jalan Allah Ta'ala, yang berperang menegakkan agama Allah Ta'ala. Itu syahid dunia akhirat. Kalau kita tak dapat peluang syahid dunia akhirat pun, mudah-mudahan kita dapat peluang untuk syahid akhirat. Ini dalam banyak hadis-hadis yang menghuraikan tentang apa yang dimaksudkan sebagai syahid akhirat. Contohnya ibu-ibu yang meninggal dunia kerana melahirkan anak, orang yang mencari rezeki yang halal, meninggal dunia ketika mencari rezeki yang halal. Apa lagi? Orang yang lemas, mati lemas. Orang yang meninggal dunia kerana sakit dalam perut. Ini ada pandangan-pandangan sakit dalam perut ni. Ada pendapat mengatakan orang yang meninggal dunia kerana kanser, kerana penyakit-penyakit dalam badan, dengan asbab penyakit itu maka dia mati syahid. Termasuklah orang yang meninggal dunia kerana wabak ta'un. Berdasar pada hari itu juga yang kena wabak virus dan sebagainya meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka mendapat syahid akhirat. Syahid dunia akhirat ni jasadnya itu dikebumikan dengan pakaian dan darah-darahnya sekali, tanpa perlu dimandikan dan dikafankan. Kerana nanti di akhirat ia menjadi bukti ataupun menjadi hujah dapat Allah Ta'ala bahawa darah-darahnya keluar kerana mempertahankan agama Allah Ta'ala, menegakkan kalimah Allah Ta'ala. Itu yang syahid dunia akhirat. Bagi yang syahid akhirat, dia diuruskan seperti biasa, dimandikan, dikafankan, disembayangkan, dikebumikan. Tapi nanti di sisi Allah Ta'ala di akhirat, dia adalah orang yang mendapat kemuliaan. Di antara keistimewaan orang yang mati syahid ini, tuan-tuan, dosanya akan diampunkan dan dia tidak akan dipersoalkan di dalam kubur, dan akan masuk ke syurga tanpa hisap. Baik itu tuan-tuan mati Allah Ta'ala, kita ni kena selalu berdoa mudah-mudahan kita ni mati syahid. Apa cara sekalipun lah Allah nak tentukan kematian kita bagaimana, tapi kita kena berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah mudah-mudahan aku mati syahid. Kita semua akan mati, dalam keadaan bagaimana Allah alam, tapi kita berdoa lah mudah-mudahan mati kita nanti dalam keadaan mati syahid. Kalau Allah makbulkan, tuan-tuan, orang yang mati syahid ni dia akan selamat daripada segala fitnah kubur dan fitnah akhirat. Itu kelebihan orang yang mati syahid. Saya ringkaskan golongan yang keempat, yang kedua dan ketiga tadilah. Kedua syahid dunia akhirat, yang ketiga syahid akhirat. Golongan yang keempat ialah mereka yang meninggal dunia dalam keadaan dirinya sudah membaca surah Al-Mulk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berjalan. Tiba-tiba dia melihat tanah yang lapang dan mendirikan kemah di situ. Rupa-rupanya kemahnya itu terletak di atas tanah kubur. Ketika berada di situ, dia terdengar seseorang sedang membaca surah Al-Mulk sehingga khatam. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa yang telah dialaminya. Bagi dia menjawab, itulah surah yang menghalang dan menyelamatkan dia daripada azab kubur. Barang siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka ia akan membela orang yang membacanya daripada siksaan kubur. Riwayat Imam At-Tirmizi. Itu kelebihan orang yang menjadikan surah Al-Mulk sebagai bacaan harian. Kita nak jadi hafiz, itu satu kelebihan lah, hafiz Quran 30 juzuk. Tapi kalau kita tak berkemampuan untuk hafiz Quran, tuan-tuan, kita kena jadikan amalan-amalan surah-surah yang kita mampu untuk kita jadikan amalan harian, supaya nanti surah itu, tuan-tuan, akan menjadi teman kita di alam barzah. Antaranya berdasar pada hadis ini ialah surah Al-Mulk. Jadi jadikan surah Al-Mulk ni bacaan harian kita, tuan-tuan, setiap kali sebelum tidur khususnya.
Mudah-mudahan kalaulah ditakdirkan kita meninggal dunia dalam tidur dan kita membaca surah Al-Mulk dan jadikan dia sebagai amalan hidup kita, maka surah Al-Mulk ini akan menemani kita, membela kita daripada siksaan kubur. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Ada riwayat menyatakan bukan sahaja surah Al-Mulk yang wajar dijadikan amalan, begitu juga dengan surah Al-Kahfi dan surah Al-Baqarah. Ada riwayat menyatakan bukan sekadar surah Mulk, surah Al-Kahfi dan surah Al-Baqarah juga kalau dijadikan teman baca yang kita baca hari-hari masa hidup, maka dia akan menjadi teman kepada kita nanti di alam barzakh. Secara kesimpulannya tuan-tuan, surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi, surah Al-Baqarah dan juga ayat-ayat Al-Quran, apa juga ayat Al-Quran akan menjadi teman kita. Iqra'ul Quran innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran ini akan di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat kepada teman-teman yang selalu berdampingan dengannya di dunia. Jadi kita ambil kelebihan surah-surah tertentu ni sebagai amalan harian kita. Itu panduan yang Nabi berikan. Golongan yang kelima ialah yang terselamat daripada siksa kubur ialah mereka yang rajin mengamalkan bacaan daripada surah As-Sajadah. Ini salah satu lagi. Melalui riwayat Siwar bin Ibnu Sa'ad Abu Ishaq yang diterima daripada Al-Bara, siapa yang membaca Alif Lam Mim dan Tabarakalladzi biyadil mulk dalam surah As-Sajadah sebelum tidur, dia akan terselamat daripada azab kubur dan terlindung daripada dua penguji kubur, iaitu Munkar dan Nakir. Jadikan amalan surah As-Sajadah dalam kehidupan harian kita. Golongan yang keenam ialah mereka yang meninggal dunia pada malam Jumaat atau hari Jumaat. Ibnu Umar menuturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang Muslim yang meninggal pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, melainkan Allah akan melindunginya daripada fitnah kubur padanya. Ini kelebihan ataupun barakah hari Jumaat, bulan Ramadan. Dan ada hadis sahih yang menyebutkan siapa yang meninggal dunia pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat akan terhindar daripada siksaan kubur. Ini orang beriman lah, kan? Orang tak beriman tak dapatlah kelebihan ni. Jadi tuan-tuan mati Allah Ta'ala, itu di antaranya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yang terselamat daripada siksa kubur ialah para siddiqun atau siddiqin, iaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang benar-benar beriman kepada ajaran agama walaupun tidak pernah bertemu dengan baginda. Al-Hakim menegaskan bahawa para siddiqin tidak akan disoal dalam kubur kerana dalam doa yang dijadikan amalan membuktikan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala di kalangan Nabi dan para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh ialah golongan-golongan yang yang akan dipelihara oleh Allah Ta'ala di alam barzakh. Ini 7 golongan yang dinyatakan berdasar kepada hadis Nabi bahawa mereka tidak akan diseksa ataupun berdepan dengan persoalan kubur. Jadi peluang-peluang yang diberikan ni tuan-tuan, maka kita kena sama-sama rebut bersungguh-sungguh. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Yang pertama sekali, perintah-perintah Allah Ta'ala kita bersungguh-sungguh laksanakan. Yang fardu kita laksanakan. Kemudian kita tambahkan lagi dengan amalan-amalan sunat seperti yang dinyatakan dalam golongan-golongan tadi. Bacaan Quran, bacaan surah-surah terpilih, jadikan amalan, mati syahid ataupun buat kerja-kerja agama, buat kerja dakwah. Mudah-mudahan dalam masa kita melaksanakan kerja-kerja agama ni, kalau ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita mati syahid. Yang paling kurang tuan-tuan, kita sama-sama berdoa selalu dengan doa yang dilafazkan oleh Tuan Imam kita, Allah makhtim lana
bihusnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Mudah-mudahan kita nanti kalau ditakdirkan meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu doa dan harapan kita kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah perkenankan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jawapan sempurna untuk soalan munkar dan nakir hanya dapat dilakukan mulai dari sekarang, iaitu dengan cara menyedari kekurangan yang terdapat dalam sikap beragama kita, lalu berusaha menyempurnakan dengan sekuat tenaga dengan bersungguh-sungguh. Mulailah menyesali kekurangan diri selagi penyesalan ini masih bermanfaat. Hal ini kerana apabila kita telah berpindah ke alam kubur, penyesalan sebesar mana pun sudah tidak lagi ada apa-apa manfaat. Bagaimana kita nak selamat daripada persoalan munkar dan nakir? Maka kita mulakan pada hari ini. Mulakan pada hari, jangan kita tangguh nanti dulu ataupun esok hari. Iaitulah dengan kita bersungguh-sungguh mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bersungguh-sungguh meninggalkan larangannya. Mulakan hari ini. Seperti mana sabda Nabi SAW, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Qala in kana muhsinan nadima alla yakuna zdad wa in kana musian nadima alla yakunu naza'. Setiap yang meninggal dunia pasti menyesal. Para sahabat bertanya, menyesal atas apa ya Rasulullah? Baginda menjawab, jika dia orang yang baik, dia menyesal kerana tidak menambahkan kebaikannya. Jika dia orang yang jahat, dia menyesal kerana tidak berhenti daripada kejahatannya. Semua orang akan menyesal. Jadi mudah-mudahan kita terhindar daripada rasa menyesal apabila kita meninggal dunia, kerana kurangnya amal-amal yang kita usahakan masa hidup kita. Jadi sekadar itu saja untuk kuliah maghrib pada malam ini berkaitan dengan persoalan dalam kubur. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita ambil, untuk kita sama-sama hayati dan muhasabah diri kita. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengamalkan panduan-panduan yang diberikan oleh Nabi SAW demi keselamatan diri kita di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Yang baik itu datang kepada Allah Ta'ala, salah silap dan yang lemah itu daripada kekurangan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadas ala nusrati syariatik. Fasikillahumma rabitataha wa dimutaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkul alaik wa ahya bima'rifatik wa amisa ala syahada fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.